إنك حميد مجيد. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana alhamdulillah pada hari ini dapatlah kita lagi berkumpul bersama-sama untuk mentadabbur ayat-ayat Quran, kalamullah Azza wa Jal. Mudah-mudahan dapat menambahkan lagi kefahaman kita dan penghayatan kita di dalam membaca dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan panduan di dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian yang kita cuba sampaikan dan cuba kita pelajari pada hari-hari yang sebelum ni dan akan datang, dapatlah lagi menambahkan lagi keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi alhamdulillah pada minggu-minggu yang sebelum minggu lepas telah kita dengarkan tafsir surah Al-Falaq. Okey, dan kita telah dengarkan tafsir daripada suratul Nas. Okey, surah Al-Falaq dan suratul Nas dikenali sebagai surah Al-Mu'awwidhataini. Kita pun surah yang kita baca, yang kita gunakan untuk perlindungan lah. Kita baca untuk memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala apa yang boleh memudaratkan kita, baik daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dan apa segala bencana yang boleh memudaratkan kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dan pada hari ini insya-Allah kita akan dengarkan tafsir yang seterusnya bagi suratul Ikhlas. Okey. Bila kita sebut bagi nama suratul Ikhlas, sebelum itulah, okey, suratul Ikhlas, bagi surah Ikhlas ni dia ada beberapa nama yang lain lah. Salah satu daripadanya dikenali juga sebagai suratul Tauhid, dan nama lain pula suratul Tajrid, dan ada juga nama yang lain bagi dia suratul Asas, suratul Tafrid. Banyak nama lah bagi berkenaan dengan suratul Ikhlas ni. Dan ada juga qaul yang mengatakan bahawasanya suratul Ikhlas ni merupakan surah Al-Ikhlas As-Sughra. Mana kata ada yang kubra lah. Sughra ni kecil, ada yang kubra. Kubra kat mana? Kubra dekat surah Al-Kafirun. Kita panggil suratul Kafirun, ada nama lain dia juga, nama dia suratul Ikhlas Al-Kubra. Okay, semua dua-dua surah ini membincangkan ataupun menceritakan kepada kita akan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun pengesaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, suratul Ikhlas ia merupakan surah Makkiyah. Telah kita sebutkan sebelum ni, Makkiyah merupakan surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah, ataupun dengan istilah yang lain adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinatul Munawwarah. Dan bagi surah Madaniyah ataupun ayat-ayat Madaniyah, okay, dia diturunkan, ianya diturunkan di Madinatul Munawwarah, ataupun dengan istilah yang lain diturunkan selepas Nabi SAW berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Okey. Tu sebelum hijrah Makkiyah, selepas hijrah kita namakan dia dengan Madaniyah. Dan bagi suratul Ikhlas adalah surah Makkiyah. Okey, diturunkan di Mekah lah. Dan kebanyakan surah-surah Makkiyah ataupun ayat-ayat Makkiyah ni dia lebih kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih memperkuatkan keimanan orang pada ketika itu. Sebab apa? Islam pada ketika itu, iaitu ketika di Mekah, Nabi SAW baru nak memperkenalkan Islam itu sendiri dan nak memperkenalkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para sahabat pada ketika itu.
dan sesiapa yang mendengarkan kalamullah azza wa jalla pada ketika itu untuk menguatkan keimanan mereka dan memperkukuhkan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu. Baik. Dan berkenaan dengan suratul Ikhlas ni, kenapa dia diturunkan? Ataupun dengan istilah yang lain kalau kita belajar tafsir, sababun nuzul ataupun asbabun nuzul. Sabab ni satu sebab lah. Satu sebab nuzul. Bila kita sebut asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan. Tu dia punya jamak lah. Okay, so bila kita belajar ilmu tafsir, dia adalah satu section berkenaan dengan asbabun nuzul. Sebab apa ayat itu diturunkan? Ataupun sebab apa surah itu diturunkan? Okay, dan di antara hikmah Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur. Makna kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak turunkan Al-Quran sedebuk. Satu-satu Quran itu terus turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menjawab persoalan-persoalan orang musyrikin Quraisy Mekah pada ketika itu. Okay, dan menjawab kata soalan-soalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Okay, supaya dia lebih kenalah dan lebih mudah untuk sahabat-sahabat faham kenapa ayat tersebut diturunkan. Dan ada juga pendapat mengatakan bahawasanya seperti mana yang kita baca di dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan ia. Iaitu kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Okay. So ulama-ulama tafsir mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran di langit dunia. Semua sekali. Okay. Pada malam Lailatul Qadar. Okay. Satu Quran, maksudnya ayat-ayat Quran semua Allah Ta'ala turunkan semua dekat langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Selepas daripada tu sikit-sikit baru Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut keadaan dan peristiwa. Dan ada juga ayat-ayat ataupun surah-surah yang tidak ada asbab nuzul dia, sebab nuzul dia. Terus diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kata tak semualah. Jangan kita buka Al-Quran, kita cari sebab apa dia diturunkan. Tak semua ayat di dalam Al-Quran ada asbab nuzul dia, ada sebab nuzul dia. Okay, ada ayat yang ada, kalau ada warid, maksudnya ada hadis ataupun dalil yang sahih menceritakan berkenaan dengan sebab nuzul ayat tersebut, maka kita boleh pegang dan jadikan ia dalil. Baik. Okay, sebab apa suratul Ikhlas diturunkan? Okay, sebelum tu, Al-Ikhlas maksudnya mensucikan. Lebih kuranglah antara maksud-maksud khalasa ni adalah mensucikan. Mensucikan ataupun dengan makna yang lain adalah menghilangkan ataupun menghabiskan. Okay, itu maksud khalasa. Okay, itu mensucikanlah. Nanti kita akan pergi satu persatu makna tersebut insya-Allah. Jadi antara sebab seperti mana yang telah diriwayatkan sendiri di dalam Sunan At-Tirmizi. Al-Imam Tirmizi mengatakan telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Mani' telah menceritakan kepada kami Abu Sa'ad iaitu As-Shaghani dari Abu Ja'far Ar-Razi dari Ar-Rabi' ibn Anas dari Abu Al-Aliyah dari Ubay ibn Ka'ab bahawanya pada ketika itu ada orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam hadis ni bagi tahu yang tadi saya baca nama-nama tu semua sanad lah. Sanad yang di mana Al-Imam Tirmizi dapat hadis tersebut. Okey. So Ubay ibn Ka'ab mengatakan bahawasanya terdapat orang-orang musyrik. Okey, jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kata pada Nabi, kata dengan perkataan apa, unsub lana rabbak, dengan macam itulah, sebutkan nasab Tuhanmu. So pada ketika itu orang-orang musyrikin Arab jumpa dengan Nabi, tanya pada Nabi, nisbahkan, nasabkan Tuhan kamu. Okay, so bila mana dia tanya macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala pun turunkan suratul Ikhlas bagi menjawab persoalan yang ditanya oleh orang musyrik tadi. Okay. Nasab lah. Nasab ni maksudnya keturunan. Dia minta keturunan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, macam tu. Sebab apa orang-orang musyrik
bagi mereka Tuhan-Tuhan mereka ni ada keturunan lah, seperti mana mereka nisbahkan nasabkan Isa tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, anak Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya lah. Antara kaul-kaul yang syirik yang mereka telah lakukan. Okey. Dan bila mana dia kata macam itulah, Nabi bila turun kul huwallahu ahad Allahus samad. Okey, dan as-samad adalah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Okey, dalam hadis ni bagi tahu kepada kita antara maksud as-samad, okey, adalah yang tidak beranak dan diperanakkan. Kerana tidak sesuatu yang terlahir melainkan ia akan mati. Okey, antara sebab Allah Subhanahu Wa Taala, okey, ni menjawab pertuduhan mereka lah. Mereka minta nasab Allah Subhanahu Wa Taala. Antara sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak beranak dan diperanakkan kerana apa? Menjadi kebiasaan ataupun kelaziman dan adat apabila mana seseorang itu beranak dan diperanakkan, pasti dia akan mati. So Tuhan tak macam tu. Tuhan Maha Hidup. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Baik. Kerana tidak, dan dia kata lagi di sini, kerana tidak sesuatu yang terlahir melainkan ia akan mati. Okey, tadi kita dah tahu dah. Dan tidak ada sesuatu yang mati melainkan ia akan diwarisi. Ini adat bagi seorang manusia lah. Okey, bagi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia beranak dan diperanakkan, dia mesti akan mati. Dan bila dia mati, dia mesti akan diwariskan ataupun dia akan mewariskan harta-harta dia, nak apa segala hak milik dia. So Allah Subhanahu Wa Taala bukan begitu. So daripada hadis At-Tirmizi ni dengan sanad yang sahih, dengan sanad yang hasan, menceritakan kepada kita sebab turunnya suratul Ikhlas adalah kerana orang musyrikin Quraisy Mekah pada ketika itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nasabkan ataupun nisbahkan, minta keturunan. Kata macam mana Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dan dalam satu riwayat yang lain, mereka sebut siflana rabbak, sifatkan Tuhan kamu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun turunkan dengan ayat suratul Ikhlas. Okey, ada dua periwayatan lah. Tapi yang masyhur berkenaan dengan asbabun nuzul ini adalah bila mana mereka kata unsub lana rabbak, nasabkan Tuhan kamu. Okey, nasabkan kepada kami Tuhan kamu, bagi tahu nasab Tuhan kamu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dan bila kita tengok konteks ayat itu sendiri di dalam suratul Ikhlas, memberitahu kepada kita dengan jelaslah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang Maha Esa. Dialah tempat untuk kita bergantung, dan dia tidak beranak dan diperanakkan, dan dia tidak menyerupai sesiapa pun, tidak menyerupai dengan apa sahaja. Okey, itulah sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa dan yang Maha Hebat. Dan di dalam Al-Quran, di dalam suratul Ikhlas juga, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan beberapa nama-nama dia dan telah menyatakan beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah tersebut. Dan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan beberapa nama yang agak banyak di dalam satu-satu surah, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri dan menunjukkan keagungan surah itu sendiri. Okey. Dan bagi suratul Ikhlas ni ada beberapa kelebihan yang mana telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan saya telah kumpulkanlah beberapa kelebihan-kelebihan yang telah diriwayatkan sendiri oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitabnya iaitu Sahihul Bukhari. Okey, jadi insya-Allah kita akan dengarkanlah beberapa kelebihan-kelebihan dia, dan mudah-mudahan dengan kita amalkan suratul Ikhlas di dalam kehidupan kita dan di dalam hari-hari kita, dapatlah kita kelebihan-kelebihan seperti mana yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Okey, so Al-Imam Bukhari rahimahullah telah berceritakan, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Abdul Rahman ibn Wahab. Telah menceritakan kepada kami pak cikku iaitu Abdullah ibn Wahab. Telah menceritakan kepada kami Amru ibn Harith dari Sa'id ibn Abu Hilal bahawa Abu Rijal Muhammad ibn Abdul Rahman telah menceritakan kepadanya dari ibunya Amrah binti Abdul Rahman
saat itu dia berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. So hadis ni diriwayatkan oleh siapa? Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha melalui ibu kepada Muhammad ibn Abdul Rahman yang namanya Amrah binti Abdul Rahman. Okey, Nabi Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dari Aisyah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan seorang lelaki di dalam satu sariyah. Bila dalam kita baca kitab-kitab sirah, bila kita sebut, kita jumpa perkataan sariyah, itu adalah ia merujuk kepada pasukan khusus yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk operasi-operasi tertentu lah. Macam siapa-siapa yang selalu join kelas sirah, baru ni saya ada cerita lah berkenaan dengan kumpulan yang Nabi SAW hantar di jalur-jalur perjalanan orang Quraisy Mekah, orang musyrikin Quraisy Mekah untuk pergi ke Syam untuk berdagang. Okay, Nabi SAW hantar beberapa pasukan di jalan-jalan tersebut untuk apa? Untuk awasi pergerakan mereka. So kumpulan-kumpulan tersebut dikenali sebagai sariyah lah. Pasukan khas yang mana dilantik oleh Rasulullah untuk membuat untuk melaksanakan satu-satu operasi tertentu. Baik. So lelaki tersebut ketika mana dia menjadi imam solat. Okay, ada satu ketua ni lah. Dia jadi imam solat bagi para sahabatnya, selalu mengakhiri bacaan suratnya dengan Qul huwallahu ahad. Surah, mengakhiri bacaan surahnya dengan Qul huwallahu ahad. Okay, dan ketika mereka pulang, disampaikan berita tersebut kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, tanyakanlah kepadanya kenapa dia melakukan hal tersebut. Mana kata dia seorang sahabat Nabi ni, waktu dia dalam operasi tersebut, dia jadi imam lah. Dan bila dia jadi imam, setiap kali lepas daripada surah Al-Fatihah, pasti dia akan baca dengan Qul huwallahu ahad. Okay. Dan selepas daripada itu, tanyakanlah kepada dia kenapa dia melakukan hal tersebut. Lalu mereka pun menanyakan kepadanya dan dia menjawab, kerana di dalamnya terdapat sifat Ar-Rahman dan aku senang untuk membacanya. Aku suka untuk membacanya. Mendengarkan hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, beritahukanlah kepada dia bahawasanya Allah Ta'ala juga mencintainya. Okay, dan ni dekat hadis ni, antara kelebihan bagi sesiapa yang suka sangat baca suratul Ikhlas ataupun dia mempunyai perasaan cinta sangat pada suratul Ikhlas ni, antara kelebihannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala juga akan membalas cinta dia dengan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi mudahlah. Mudah bagi kita ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak kelebihan dan kelebihan yang mana telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Mudah saja untuk mendapat cinta Allah. Salah satu caranya adalah dengan kita mencintai suratul Ikhlas dengan penuh kecintaan seperti mana yang dilakukan oleh sahabat ni. Dia duk baca sungguh. Selalu sangat duk baca sehingga kan dia kata aku cinta pada suratul Ikhlas ni, dan Allah Taala membalas cinta tersebut dengan cinta Allah yang Maha Agung. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua pula, hadis yang telah diriwayatkan Imam Bukhari juga. Imam Bukhari rahimahullah telah menceritakan, berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ismail. Telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Abu Uwais. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibn Muhammad. Dari Ubaidullah ibn Umar, dari Thabit al-Bunani, dari Anas ibn Malik, ia berkata, seorang sahabat Ansar, ada satu orang sahabat Nabi daripada kaum Ansar, mengimami mereka di Masjid Quba. Setiap kali dia lepas daripada surah Al-Fatihah, dalam hadis ni bagi tahu, lepas saja daripada surah Al-Fatihah, dia akan baca suratul Ikhlas, dan bila selesai daripada suratul Ikhlas, dia akan baca dengan surah yang lain. So macam tu dia buat. Setiap kali dia solat, dia jadi imam, dia baca suratul Ikhlas, dan lepas daripada tu dia baca surah yang lain. Dan dia selalu melakukan dia di setiap rakaat. Sehingga kan para sahabat pada ketika itu bertanya kepada dia, mereka mengatakan, kamu membaca surah itu lalu selepas daripada itu seolah-olah macam tak cukup bagi engkau,
Lepas tu kau sambung pula dengan surah yang lain. Kenapa buat macam tu? Okey, yang lebih baik kau baca surah tu saja, ataupun kalau kau tak nak, kalau kau nak baca surah lain, tinggalkan surah tersebut, lepas tu bacalah surah yang lain. Tak perlulah sekalikan suratul Ikhlas dengan surah yang lain. Okey. Lalu sahabat Ansar itu berkata, aku tidak akan meninggalkannya. Okey. Kalau kamu semua ingin aku jadi imam, maka aku akan baca dia. Okey. Tapi kalau kamu semua tak nak, maka aku akan tinggalkan kamu semua. Maknanya kata macam itulah, siapa nak aku imam, aku akan baca macam tu juga. Tapi kalau siapa tak nak, siapa tak suka, maka tak apalah. Tak payahlah berimamkan dengan aku. Okey. Dan pada ketika itu, sahabat-sahabat yang lain seganlah. Sebab apa? Mereka merasakan bahawasanya sahabat yang jadi imam tadi, yang orang Ansar tadi itu, merupakan sahabat yang mulia dan mereka pun tak mahu nak kata apa-apalah. Sehingga kan selepas daripada itu, mereka bertemu dengan, sehinggalah selepas daripada itu, Nabi SAW mendatangi mereka, jumpa dengan mereka semua. Okey, dan mereka selepas itu bila mana Rasulullah sampai berjumpa dengan mereka, mereka bercerita kepada Rasulullah SAW akan masalah tersebut. Okey, lalu Nabi SAW bersabda, wahai fulan. Okey, Nabi tanyalah dekat orang tadi tu, yang sahabat Ansar tadi, dia kata, wahai fulan, apa yang menghalang kamu untuk melakukan apa yang telah diminta ataupun diperintahkan sahabat-sahabat kamu? Dan apa yang mendorong kau, apa yang memberikan kau semangat ataupun apa yang menyebabkan kau suka untuk membaca surah tersebut di setiap rakaat di dalam solat? Okay, lalu dia menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyukainya, aku mencintainya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mencintainya akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Okay, tadi yang pertama kita dengar, siapa yang mencintai suratul Fatihah ataupun suka sangat baca surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu Wa Taala akan balaskan cinta dia tadi dengan cinta Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung. Yang kedua pula bagi tahu, dalam hadis ni sahabat ni cinta pada suratul Fatihah sehingga setiap kali solat dia duk baca setiap rakaat. Okey, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa-siapa yang mencintainya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia ke dalam syurga. Kelebihan dia sangat besar lah. Sebab apa? Yang dia cinta tersebut bukan cinta surah saja. Dia cinta makna sendiri di dalam suratul Ikhlas tadi, menceritakan Allah Subhanahu Wa Taala. So balasan yang paling bagus ataupun paling hebat sekali bagi siapa-siapa yang mencintai Allah, pasti dia akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu baru dua. Kita datang pula kan yang ketiga pula. Okey, banyak kelebihan dia yang telah diriwayatkan sendiri oleh Imam Bukhari, tapi saya pilihlah beberapa yang boleh menjadikan manfaat bagi kita dan beri semangat kepada kita untuk mengamalkan surah ni. Okey, Imam Bukhari rahimahullah, dia kata lagi di dalam Sahih Bukhari, telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdul Rahman ibn Abdullah ibn Abu Sya'sya'ah dari bapaknya dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahawa dia mendengar seseorang membaca Qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas lah. Okey. Dan mengulanginya beberapa kali. Bila waktu pagi, dia terus bertemu dengan Rasulullah SAW menceritakan hal tersebut. Okey, dan seolah-olah lelaki yang duk cerita tadi, dia duk ceritalah, wahai Rasulullah, ni ada seorang ni, aku duk dengar dia duk ulang-ulang suratul Ikhlas ni banyak kali. Dan pada ketika itu bila ada seorang sahabat dengar, dia tanya Abu Sa'id Al-Khudri, bila dia tengok yang orang tadi tanyalah, bila sahabat tadi dia dengar bahawasanya lelaki tersebut tanya macam itulah, seolah-olah macam dia meremehkan lah, ataupun macam apa ni, dia ulang suratul Ikhlas ni kan, macam tak ada benda lain nak buat. Macam itulah, seolah-olah dia meremehkan apa yang telah dilakukan oleh sahabat tersebut. Lalu Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang bahawasanya jiwaku di dalam tangannya, yakni di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, di kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, sungguhnya hal itu menyamai sepertiga Al-Quran. Okey. So dalam hadis ni bagi tahu kepada kita, apabila mana seseorang itu membaca suratul Ikhlas sekali, dan sekali suratul Ikhlas ini sama seperti mana 1/3 Al-Quran. Okey. Sebab tu dalam satu hadis yang lain ataupun riwayat yang lain mengatakan kepada kita, kalau kita membaca 3 kali suratul Ikhlas, seolah-olah kita telah membaca 30 juzuk Al-Quran. Okay. Walaupun ianya
ialah ia sama, tapi taklah sama, sebagai contohlah, taklah sama kita macam kita baca 30 juzuk Al-Quran. Tapi nak tunjukkan kelebihan yang mana Allah Ta'ala telah berikan kepada umat Muhammad, dengan kita membaca tiga kali surah Al-Ikhlas, menyamai kita membaca satu Al-Quran. Itu kelebihan dia lah. Dan di dalam Al-Quran, bila kita sebut 1/3 Al-Quran ialah seperti mana yang telah disebutkan oleh guru kami Syekh Salih Usaimi. Dia mengatakan bahawasanya di dalam Al-Quran dia ada 3 pecahan. 1/3 yang pertama menceritakan berkenaan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan 1/3 yang kedua menceritakan berkenaan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 1/3 yang terakhir, 1/3 yang lain pula menceritakan berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak pencipta ke atas makhluk dia sendiri. Makna kata makhluk-makhluk tersebut perlu menunaskan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ada 3 bahagian lah. Yang pertama kita pasal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga 30 juzuk Al-Quran. Tapi janganlah sampai kita tak baca 30 juzuk. Ini kelebihan khusus yang mana Allah Ta'ala telah berikan untuk kita umat Muhammad Rasulullah SAW. Dan pastinya siapa-siapa yang baca 30 juzuk Al-Quran ada kelebihan yang besar. Sebab apa? Dalam satu hadis Nabi kata, siapa-siapa baca Al-Quran, satu huruf pahalanya sebanyak apa? 10 kali ganda pahala, 10 ganjaran, 10 kebaikan. 10 kebaikan. So Nabi tak kata alif lam mim satu perkataan, alif satu perkataan, lam satu perkataan, mim satu perkataan. So dalam Quran banyak huruf. Dan kalau kita baca insya-Allah kelebihan terdengar seorang baca kul huwallahu ahad sampai habis. Lepas tu Nabi dengar, Nabi kata wajabat. Telah wajib ke atasnya. Abu Hurairah tanya, wajib atas apa wahai Rasulullah? Apa yang wajibnya untuk dia? Lalu Nabi kata masuk syurga. Abu Hurairah kata, lalu pada ketika itu aku nak bertemu sangat dengan orang tersebut, nak sampaikan khabar gembira tersebut. Tetapi aku tidak mahu kehilangan kesempatan. Waktu itu pula Abu Hurairah ni dia nak makan siang ataupun makan tengah hari dengan Rasulullah SAW. So dia tak nak lepaskan peluang tersebut, sehingga kan sampai lepas daripada itu dia utamakan hal tersebut untuk bersama dengan Rasulullah sampai terlupalah nak jumpa dengan orang tu. Dan bila mana dia nak pergi bertemu dengan orang tadi, nak bagi tahu dengan berita bahawasanya
dan penuh kecintaan dan penuh penghayatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ganjaran syurga seperti mana yang telah diganjarkan dan dijanjikan kepada seorang sahabat tadi. Okey. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dan antara waktu yang kita boleh amalkanlah untuk suratul Ikhlas ni, sekejap ya. Saya dah terlepas satu hadis lagi ke? Baik. Okey. Satu hadis yang telah diriwayatkan daripada Muaz ibn Abdullah ibn Khubaib dari ayahnya berkata, pada satu hari, pada satu malam lah, waktu tu mereka ditimpa hujan gerimis dan waktu pun sangat-sangat gelap. Okey, lalu kami menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk solat bersama-sama kami. Okey, selepas daripada itu bila mana beliau Nabi sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakan, bacalah. Okey, lalu aku hanya diam saja, diam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakan, sebutlah. Lepas tu aku kata, apa yang aku harus katakan? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, okey, katakanlah dia Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa, iaitu suratul Ikhlas. Bacalah suratul Ikhlas. Dan selepas daripada itu bacalah Al-Mu'awwidhatain, iaitu suratul Nas dengan suratul Al-Falaq. Okey, pada waktu pagi dan pada waktu petang sebanyak 3 kali. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupkan dirimu, okey, setiap hari 2 kali. Mana kata kalaulah kita membaca suratul Ikhlas dan kita membaca suratul Falaq dan seterusnya kita membaca suratul Nas, kita baca pada waktu pagi 3 kali, pada waktu petang 3 kali, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kecukupan kepada kita pada hari itu sebanyak 2 kali. Ataupun dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain bagi tahu Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupkan kamu. Okey, melengkapkan kamu semua dalam kehidupan kita. Itu antara yang waktu yang kita boleh amalkan. Pada hadis ini kita baca 3 kali. Mana kata kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kita baca semua tu 3 kali pada waktu pagi, dan pada waktu petang pun kita baca macam tu jugalah sebanyak 3 kali. Okay, apa kelebihannya? Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupkan kita. Banyak mana harta yang kita ada. Okey, so nikmat yang terbesar bila mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mencampakkan di dalam hati seseorang hamba tersebut rasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada dia. Okey, dan dia merasa cukup dengan hidup dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat yang paling tinggi sekali. Maksudnya bergantung lagi kepada dunia dan tidak bergantung kepada Allah dengan sepenuhnya. Okey. So kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Dan bila mana seseorang hamba tu ada rasa cukup, maka dia akan mudah untuk
tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebab apa kita ni minatlah dengan kelebihan-kelebihan ni. Cuma apa masalahnya bila saya tengoklah kadang-kadang bila mana orang sebarkan berkenaan dengan kelebihan-kelebihan satu-satu amalan, mereka tidak ambil daripada kata dalil yang jelas ataupun dalil yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian mereka hanya menceritakan kelebihan tersebut di atas pengalaman mereka sendiri ataupun pengalaman guru-guru mereka ataupun yang mereka anggap sebagai wali ataupun tok guru dan sebagainya. Benda tu tak jadi masalah sebab apa ianya menjadi kata perjalanan rohani untuk melakukan perkara tersebut supaya kita dapat seperti mana yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasti dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam ni. Boleh jadi apa yang dia buat tersebut tak dapat pada kita. Sebab apa? Ia perjalanan dia. Itu yang dia lakukan dan dia yakin dan dia dapat perkara tersebut. Tapi bila mana kita lakukan daripada Rasulullah seperti mana yang telah disebut oleh Rasulullah, pasti dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasti kita akan dapat hal tersebut. So saya nasihatkanlah, banyak kali dah saya sebut, apa sahaja amalan yang kita dapat ataupun kelebihan-kelebihan yang orang sebarkan, pastikan betul-betul ada dalil yang sahih, dalil yang jelas daripada Rasulullah ataupun daripada Al-Quran. Kalau tak ada, tak jadi masalah untuk kita tinggalkan. Sebab apa? Ia bukan pegangan bagi kita dan wajib bagi kita untuk lakukan dan bukan daripada sunnah Rasulullah SAW. Baik. Satu hadis lagi yang saya rasa agak kata menakjubkan dan boleh membantu kita lah. Membantu kita sebagai seorang hamba yang sentiasa mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hadis ini diriwayatkan di dalam Sunan An-Nasa'i dengan riwayat yang hasan. Al-Imam Tirmizi mengatakan bahawasanya riwayat adalah hasan gharib. Jadi boleh kita amalkan. Dia kata daripada Abdullah ibn Buraidah, daripada ayahnya, sesungguhnya ayah dia ni tadi Buraidah tadi masuk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu masjid. Dan pada ketika itu fa idza rajulun yusalli yad'u yaqul, dan pada ketika itu terdapat seorang lelaki sedang solat dan selepas itu dia berdoa dengan ucapan. Okey. So pada ketika itu Nabi dengarlah ada seorang lelaki waktu tu lepas dia solat dia ada baca satu doa. Okey, doa apa? Allahumma inni as'aluka bi anni, ya Allah ya Tuhanku, aku memohon daripada Engkau, bi anni, dengan sesungguhnya, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Engkau, al-ahadu as-samadu, Engkaulah yang Maha Esa, Engkaulah yang tempat yang kita akan bergantung kepadanya, allazi lam yalid wa lam yulad, dan Engkaulah tidaklah bagi Engkau tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak bagi Engkau apa-apa sahaja yang sama dengan Engkau. Qala, dan selepas daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsi biyadihi, dan sesungguh dan yang jiwaku berada di tangannya, kuasa Allah Subhanahu wa taala, laqad sa'alahu bismihi, sesungguhnya dia telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, okey, dengan apa? Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat agung, yang maha agung. Allazi iza su'ila bihi, yang mana bila mana dia meminta dengan nama-nama tersebut, a'ta, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepadanya, akan kabulkan doa tersebut. Wa idza du'iya bihi, dan bila mana bila dia minta Allah Taala akan beri, dan bila dia berdoa bihi ajaba, Allah Subhanahu wa taala akan perkenankan doa tersebut. Okey. So antara cara kita nak berdoa, kita berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tadi tu yang berada di dalam suratul Ikhlas. Okey, so dalam suratul Ikhlas ada beberapa nama Allah lah. Pertama, Allah. Allahu qul huwallahu ahad. Kalimah Allah tu nama Allah dah. Okey, kita sebut bila kita nak berdoa kita sebut ya Allah. Okey, lepas tu ada apa? Ahad. Okey, qul huwallahu ahad. Ahad tu pun nama Allah juga, al-ahadu. Okey, ya ahad. Kita sebutlah ya ahad.
Okey, dan seterusnya Allahus Samad. Ya Samad. As-Samad pun nama Allah Subhanahu wa taala juga. Dan kita sebut juga huwallazi ataupun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di dalam doa kita baca macam tu, insya-Allah seperti mana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dan bila mana dia berdoa dengan nama-nama tersebut, bila dia minta Allah Taala akan beri, dan bila dia berdoa Allah Subhanahu wa taala akan perkenankan. So antara cara untuk doa kita makbul, kita sebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam suratul Ikhlas itu. Okey, itu kelebihan-kelebihan yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan suratul Ikhlas. Itu baru kelebihanlah. Okey, so sekarang ni kita masuk sedikitlah berkenaan dengan tafsir suratul Ikhlas. Ya Puan Nolia. Ya, maaf saya mencela sekejap. Katakanlah seseorang itu dia nak berdoa membaca suratul Ikhlas semua tu, An-Nas semua, tapi laju Ustaz. Dia terima ke? Laju sangat. Macam mana? Dia baca tu, katalah kita nak baca, kata Ustaz kata tadi 3 kali kan. Tapi kata kita dengar orang tu baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, laju, pantas. Boleh ya? Sampai tak jelas. Nak kata boleh tu wallahu a'lam lah. Mudah-mudahan Allah Taala terimalah bacaan dia, dan sebaik-baik kita baca Quran ni dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan terbaiklah. Maksudnya dia dengan tajwidnya, dengan makhraj dia, supaya kita dapat hayati. Baca laju-laju, kalau kita baca laju-laju ni bukan tak boleh, boleh dalam beberapa keadaan. Bagi sesiapa contohnya yang hafal Al-Quran, dia nak mengulang Al-Quran, biasanya dia akan baca lebih laju lagi lah, tetapi dengan menjaga tajwid dan makhraj dia, tanpa memakan huruf tersebut. Kadang-kadang ada orang baca Allah SWT kan, dia sampai kita tak dengar mim ke, lam ke, waw ke, kita kata makan huruf lah. Siapa yang makan huruf ni haram. Sebab apa? Boleh jadi ia akan mengubah makna ayat tersebut. So siapa yang hafal Quran, dia dah biasa dengan bacaan dia, dan lidah dia dah biasa mengulang. Dan kebiasaannya dia tidak akan salah lah. Bukan tidak akan salah, kebiasaannya susah untuk dia salah sebab dah biasa dia mengulang. Jadi mudah untuk disebut dengan baik dalam keadaan laju. So bagi kita yang kata tak hafal Quran, sebaiknya kita baca dengan baik dan tertil, kita hayati ayat-ayat tersebutlah. Boleh tak boleh kalau kita dengar dia baca macam tu, janganlah kita kata tak sah kau baca ni, Allah tak terima. Jangan cakap macam tu lah. Sebab terima tak terima ni di tangan Allah Subhanahu wa taala, kita cuma beribadah saja. Jangan hukum orang. Baik. Alhamdulillah. Berkenaan dengan Qul huwallahu ahad. Kita dalam tafsir inilah sedikit kita kongsikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kita dah pergi dah, perkataan qul itu adalah kata suruhan, yang mana suruhan tersebut Allah Subhanahu wa taala suruh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kata Allah Taala suruh kita sebut apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu. Huwa tu maksudnya dia lah, merujuk kepada Allah. Dia Allah As-Samad. Sebab apa Allah Taala guna perkataan huwa ni? Sebab tadi kita tengok asbabun nuzul tadi, bila mana orang musyrikin Quraisy Mekah dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsub lana rabbak. Nasabkan Tuhan kamu, ataupun bagi tahu tentang Tuhan kamu, sifatkan tentang Tuhan kamu. Lalu turun ayat ni, Allah Ta'ala suruh kata pada Nabi, katakan kepada mereka, huwallahu ahad. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Dia satu saja. Mana kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada anak, tidak ada isteri, dan tidak diperanakkan, dan tidak ada siapa-siapalah kawan ke sahabat ke yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam mentadbirkan alam ini dan menguruskan alam ini, melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya. Itu maksud ahad. Tetapi yang lebih tepat tadi, ahad ni nak bagi tahu, ahad Allah Maha Esa ni nak bagi tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak ada nasab, tidak ada keturunan, baik atas baik yang bawah. Macam kita ada atuk nenek, ada cucu-cucu, bagi Allah tidak ada sama sekali. Allah Subhanahu wa taala hanya satu sahaja. Huwal awwal wal akhiru.
Okey, dialah yang awal dan tidak ada sebelumnya, dan dialah yang akhir dan tidak ada selepasnya. Itu antara sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya Allahus Samad. Okey, Allahus Samad. Allah lah tempat untuk kita bergantung. Okey. Berkenaan dengan As-Samad, As-Samadaniyah ni ada dua makna lah. Okey, ada dua makna dia. Pertama, menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kesucian bagi dirinya. Faham tak? Ayat dia macam pelik sikit lah kan. Nak menunjukkan kesempurnaan, kesucian Allah Subhanahu Wa Taala bagi diri dia. Itu yang pertama. Bagi makna As-Samadaniyah ni lah. Okay. Dan yang kedua, As-Samad ni adalah tempat di mana makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala merujuk kepada ia ataupun bergantung kepada ia dengan apa sahaja hajat-hajat mereka. Ataupun dengan terjemahan yang mudah adalah di situlah tempat kita bergantung. Allah sajalah tempat kita bergantung, tidak ada yang lainnya. Okey. Baik. Dan seterusnya lam yalid walam yulad. Allah Subhanahu Wa Taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Okey. Apa yang berlaku adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Kristian mengatakan bahawasanya Isa adalah anak Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempunyai anak. Bila kita buka surah Maryam lah, okey, agak panjang lah. Okey, kalau ada Aiman boleh baca lah. Okey. Wadhkur fi kitabi Maryam. Cerita berkenaan dengan Maryam alaihi salam. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan malaikat bertemu dengan Maryam, okey, nak bagi tahulah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan hamilkan dia ataupun akan meletakkan bayi di dalam kandungan dia. Okey, dan bila malaikat jumpa dengan Maryam, Maryam kata qalat inni a'udzu birrahman. Okey, sesungguhnya aku berlindung daripada Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Terkejutlah tiba-tiba orang datang kepada Maryam pada ketika itu. So pada ketika itu malaikat kata sesungguhnya aku adalah rasul, nak bagi tahu kepada engkau bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan engkau seorang anak. Okey. Dan selepas daripada tu Maryam kata, macam mana aku boleh ada anak ni? Aku tak pernah berkahwin pun dan tak pernah disentuh lelaki dan aku ni bukan perempuan jahat lah. Okay. So pada ketika itu malaikat kata itu bukanlah benda yang kata susah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala nak letakkan kandungan tersebut, ini Isa, di dalam perut Maryam pada ketika itu untuk menunjukkan kebijaksanaan ataupun kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Apa kekuasaan Allah yang kita boleh lihat daripada Maryam kata mengandungkan Isa ni, nak bagi tahu kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mampu menciptakan manusia tanpa ayah dan tanpa ibu seperti mana Nabi Adam alaihi salam. Okey. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mampu menciptakan manusia daripada ayah dan daripada mak lah. Macam kita lah, biasa ada ayah, ada mak lahir kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mampu juga untuk menciptakan manusia tanpa bapa dengan daripada mak saja, seperti mana yang Allah Taala telah tunjukkan daripada Maryam alaihi salam. Okey. So bila mana Maryam alaihi salam dia dapat berita bahawasanya dia akan dapat anak. Okay, so pada ketika itu, bila mana dah sampai waktu, malaikat pun telah mengandungkan dia, maksudnya telah meletakkan kandungan tersebut dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kandungan Maryam alaihi salam. So pada ketika itu, sehingga bila dah sampai waktu nak beranak, Maryam alaihi salam kata kalaulah aku ni mati sebelum ni lagi, dan kalaulah aku dilupakan orang lain. Makna kata pada ketika itu satu benda ujian yang sangat besar bagi Maryam alaihi salam untuk menerima hal tersebut. Okey, so pada ketika itu, lepas daripada itu pula, bila mana Maryam alaihi salam dah dikurniakan Isa alaihi salam, lepas itu dia bawalah kepada kaum dia, jumpa kepada kaum dia. So pada ketika itu kaum-kaum dia tanya, Maryam, kata siapa ni kan? Macam mana kau telah bawa anak ni kan? Kata kau dah buat benda-benda yang tak baik ke? Lepas tu, dan dia katalah, orang-orang pada ketika itu kata, wahai Maryam, sesungguhnya ayah engkau ni bukan daripada orang jahat, mak engkau pun juga bukan daripada orang jahat. Selepas daripada tu, Maryam alaihi salam dia tunjuk kepada
Dia tunjuk kepada Nabi Isa alaihi salam. Okey, so bila mana orang pada ketika itu nampak Nabi Isa, so dia kata dekat Maryam lah, macam mana kita nak bercakap dengan Nabi Isa ni sedangkan dia ni budak lagi, duduk dekat budak lagi ataupun baby lagi, macam mana kita nak cakap dengan dia? Okey, lepas daripada itu Isa alaihi salam dengan keizinan Allah dan mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihi salam berkata pada ketika itu. Dia kata apa? Sesungguhnya adalah aku ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Okey, awal-awal lagi dia kata sesungguhnya aku ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menasihatkan kepada aku, telah mewasiatkan kepada aku untuk solat dan untuk zakat dan diamalkan sepanjang hayat aku. So daripada ayat ni bagi tahu kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi Isa sendiri dah mengaku bahawasanya dia hamba Allah, bukan anak Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang berlaku selepas daripada tu, orang-orang Nasrani pada ketika itu masih lagi kufur, tetap menyatakan bahawasanya Nabi Isa alaihi salam merupakan anak kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawasanya bagi Allah Subhanahu wa taala ni tidak punya anak. Dan dalam Al-Quran pun bila mana Allah Taala menyebut Nabi Isa, bila menyebut nama Isa, Allah Taala akan sebut Isa bin Maryam. Okey, Isa anak lelaki kepada Maryam. Okey, so Allah Subhanahu wa taala tidak sesekali ada anak dan tidak akan diperanakkan, makna kata tidak ada keturunan sebelum daripada Allah Subhanahu wa taala, ayah ke pun tak tahu macam mana manusia itu sendiri. Dan seterusnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, dan tidak adalah walam yakul lahu kufuwan ahad ni maksudnya tidak ada satu pun yang akan menyerupai Allah Subhanahu wa taala daripada sifatnya, perbuatannya, perkaranya dan segala-galanya. Tidak ada siapa-siapa laisa kamitslihi syai'. Tidak ada siapa-siapa yang sama dengan Allah, serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala itu satu di setiap perbuatannya, penciptaannya dan sebagainya lah, dan pentadbirannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Itu secara ringkaslah berkenaan dengan suratul Ikhlas ataupun Qul huwallahu ahad. Dan bila mana kita sebut suratul Ikhlas ni juga, antara mana yang kita boleh pegang adalah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap perbuatan dan amalan yang kita lakukan. Pastikan setiap amalan yang kita lakukan tersebut kita halalkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tidaklah kita mempunyai niat yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun selain daripada keredaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ia akan menyebabkan merosakkan ibadah kita ataupun boleh jadi akan merosakkan akidah kita sendiri, kepada pegangan kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, ada apa-apa soalan ke? Lebih banyak kepada kelebihan-kelebihan lah. So lepas ni kalau rasa macam tak mampu baca Quran, baca suratul Ikhlas. Baca suratul Ikhlas banyak kali dengan penuh kecintaan. Sebab apa? Dalam ayat tersebut banyak menyebut nama Allah, dan bila mana kita cinta suratul Ikhlas ni, seolah-olah macam kita mencintai Allah itu sendiri. Okay, sebab apa? Menceritakan semua sifat-sifat Allah di dalam hal tersebut. Dan mudah-mudahan kita dapatlah kelebihan-kelebihan seperti mana yang disebut oleh Rasulullah tadi. Dapat syurga Allah, dapat cinta Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, insya-Allah. Okay, ada soalan Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, antara yang tadi Ustaz bagi ada lebih kurang yang saya catat sini 5-6 lah kelebihannya. Cuma saya nak tanya yang nombor 3 tadi Ustaz kata kalau kita baca ulang Al-Ikhlas ni sebanyak 3 kali menyamai 1/3 Al-Quran. Betul? Okey. Satu suratul Ikhlas 1/3. Kalau kita baca 3 kali lengkaplah 3 tu. Okey, sekarang saya nak tanya dulu. Yang maksud 1/3 tadi Ustaz kata 1/3 tu berkenaan dengan kekuasaan Allah. Yang kedua berkenaan dengan makhluk-makhluk Allah. Yang ketiga hak-hak Allah ke atas makhluk-makhluk yang perlu dipenuhi oleh kita manusia lah. Betul kan? Okay. Betul. Sekarang saya nak tanya, maksud 1/3 ni, adakah bila kita baca Qul huwallahu ahad tu, untuk sekali kita baca, bermakna 1/3 tu semua berkenaan dalam Al-Quran tu berkenaan dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Kemudian 1/3 lagi tu berkenaan dengan hak-hak Allah Ta'ala ke atas makhluk-makhluknya.
Dan 1/3 lagi tu berkenaan dengan apa tadi? Dah lupa dah. Hak pencipta. Pencipta. Ustaz faham tak yang saya nak tanya tu maksud dia tu? Faham. Makna kata kalau kita baca 3 kali, adakah kita akan menyamai semua yang 3 tadilah? Ataupun adakah kita baca tu semata cuma kita nak pahala tu sahaja, ataupun bermakna bila 1/3 tu kita faham maksud yang 3 kategori yang Ustaz bagi ni tadi. Hak Allah, hak makhluk terhadap Allah. Jadi yang tadi yang saya kata tadilah, kata bila kita baca tu dan 1/3 yang saya sebut tersebut adalah merujuk kepada makhluk, kepada Khaliq lah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kata suratul Ikhlas kita baca 1/3 seolah-olah kita baca 1/3 daripada Al-Quran berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Kalau kita baca 3 kali, tak adalah yang tadi 2 tadi tu. Cuma pahala kita seolah-olah macam kita baca satu Al-Quran. Maksudnya di sini bermakna kita memahamilah apa yang 3 kali bacaan ni. 3 tuntutan ini. Itulah yang maksudnya tu. Ya, betul. Okay. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Semua tadi yang saya bagi tahu 3 bahagian tadi tu nak kata dalam Al-Quran dia ada terbahagi pada 3 lah isi dia secara umumnya. Secara umumnya. Kita pasal Allah, kita pasal makhluk, syariat kita sendiri, apa yang kita nak buat. Lepas tu hak Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita penuhi. Perlu kita penuhi lah. Pasal Tuhan tadi, pasal Tuhan tadi kita pasal sifat Allah. Apa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala mencipta bumi dan sebagainya, semua ayat-ayat tersebut lah. Okey. Lepas tu pasal makhluk ni pasal kita, mungkin pasal syariat kita, solat, zakat, qisas, hudud dan sebagainya kan. Semua tu termasuk dalam kita sendiri. Makhluk itu semua merujuk kepada makhluk itu sendiri. Dan bila mana kepada hak Allah Subhanahu Wa Taala yang kita perlu kita penuhi dari segi ibadat dan sebagainya, puji dia dan sebagainya, itulah ayat-ayat lah tu secara umum. Maksudnya 3 bahagian tadi tu secara umum. Bermakna dalam Al-Quran tu mengandungi 3 tuntutan ni lah. Menceritakan nak kata 3 tuntutan saja taklah, nak kata secara umum. Secara umum. Tajuk secara umum lah. Tajuk secara umum kita pasal Allah, kita pasal makhluk, kita pasal hak Allah yang perlu kita penuhi. Tapi kalau kita pergi lebih detail satu-satu surah, kita akan nampak lebih hebat lagi lah. Banyak lagi lah. Cuma secara umum, kata tajuk umum. Tajuk umum ni cerita ayat ni cerita pasal Allah. Ni cerita pasal makhluk. Hak ni cerita pasal hak Allah yang perlu kita penuhi. Terima kasih. Terima kasih. Tak apa. Ada lagi soalan ke? Assalamualaikum Ustaz. Puan Nobi. Saya nak tanya mengenai dengan suratul Ikhlas ni, kalau kita sedekahkan kepada arwah yang dah, ialah pada arwah ibu ayah, apa yang fadilatnya pada kedua orang tua kita tu? So berkenaan dengan kelebihan tu saya tak pastilah. Cuma macam yang Nabi sebut, apabila mana mati seseorang anak Adam tersebut, dia akan tinggal 3 perkara. Pertama, anak yang soleh yang mendoakan dia. Kedua, ilmu yang dimanfaatkannya, makna kata dia ajar orang manfaatkan, dan seterusnya harta yang dia infakkan. So bagi kita ni anak-anak lah, anak-anak yang soleh, yang solehah, kita doakan untuk mak ayah kita dan sebagainya. So kalau kita baca Qul huwallahu ahad ataupun kita baca ayat Al-Quran dan kita niatkan ayat Al-Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikanlah pahala tersebut kepada dia dan ampunkan dosa-dosanya. Bertepatan macam hadis Nabi tadilah, seolah-olah kita mendoakan. Kita berdoa, mudah-mudahan amalan yang aku lakukan ataupun Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas contohnya, kita baca contoh ataupun kita buat badal umrah ke, kita buat badal haji ke untuk mak ayah kita, mudah-mudahan pahala tersebut sampai pada dia. Dan yang terbaik yang buat tu anak lah. Macam kita lah, anak kita doakan untuk mak ayah. Tapi kalau kita minta orang buat, contohlah, okey hari ni rasa nak buat majlis khatam Quran 30 juzuk. Panggil budak-budak tahfiz, seorang baca satu juzuk, lepas tu niatkan untuk arwah mak kita ataupun arwah ayah kita. Yang tu saya rasa tinggalkan dan tak berapa sesuai lah. Sebab yang sampai dalam hadis Nabi tadi adalah doa anak yang soleh. Mana kata kalau kita niat, kata hari ni aku rasa niat nak baca 30 juzuk Al-Quran untuk mak ayah aku.
So kita bacalah, kita baca dan kita niatkan mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan, kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan pahala tersebut kepada dia. Okay. Sebab apa ni ada perbincangan para ulama lah, khilaf para ulama, ada kata tak sampai, ada kata sampai. Okay. Cuma yang kita boleh buat, kita doa mudah-mudahan apa sahaja ibadah yang kita lakukan, sedekah ke, wakaf ke untuk nama mak ayah kita, ke arwah kita, kita niatkan untuk mak ayah kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan bertepatan dengan hadis yang awal tadilah. Kata Nabi kata anak Adam bila meninggal ada terputus terputus semua perkara kecuali 3 perkara, iaitu salah satunya adalah anak yang soleh ataupun solehah, doakan untuk dia. So kita tugas sebagai anak lah. Jelas ya Puan Nobi? Ya, faham dah. Terima kasih Ustaz. Okey, jangan wasiatkan pula lah dekat wasiat kat anak kita je. Contoh kalau saya mati nanti, aku mati nanti, tolonglah doa ke apa ke, baca Yasin pun tak ada masalah lah. Yang penting anak kita buat. Dan tak perlu pun buat majlis ke ataupun panggil orang ke. Sebab yang terbaik kita sendiri sebagai anak itu sendiri. Dia akan sampai, insya-Allah. Sebab doa anak yang soleh, insya-Allah. Itu yang berlaku lah. Kadang saya tak faham lah, saya tak ada masalah lah dengan apa yang telah diamalkan oleh orang Melayu berkenaan dengan tahlil dan kenduri dan sebagainya. Tu ada perbincangan dia dan ikut pegangan masing-masing lah. Okay. Cuma saya bagi tahu yang lebih tepat, yang lebih baik, yang lebih jelas, anak itu sendiri. Tak perlu kita buat kenduri. Nak buat kenduri tak ada masalah, ada kelebihan juga. Sebab apa Nabi kata antara kebaikan seseorang Islam itu ataupun seorang Muslim itu adalah dia beri makan pada orang. Kalau kita buat kenduri ke, kita niat nak bagi orang makan, kita dapat pahala. Cuma mengadakan satu benda yang mungkin Nabi dan sahabat-sahabat dulu tak pernah buat, kita buat, okay, dengan nisbah mungkin kita nak dapat kelebihan-kelebihan yang sebagainya, tanpa ada dalil yang khusus daripada Nabi, elok kita tinggalkanlah. Macam tu. Tapi kalau nak amalkan, nak buat contohlah kita nak buat majlis kan, majlis makan-makan, kita niat sedekah makan ni, aku niatkan untuk untuk arwah mak ayah aku. Kita doa macam tu. So insya-Allah mudah-mudahan sampai. Tak perlu kita buat majlis tahlil ke apa ke. Untuk ibadah yang khusus macam baca-baca ni, saya sarankan anak sendiri buat. Tak perlu kita minta orang lain buat, lepas tu minta doa, kita niatkan untuk arwah mak ayah saya yang meninggal, sebut nama, tak perlulah. Bagi saya tak perlu. Dan tak warid daripada Rasulullah lah. Yang warid, yang betul sahih, anak sendiri doakan. Macam tu. Okay? Ustaz. Saya tak kisahlah kalau ada kot dah amat kunduri tahlil kan, saya tak kisah pun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah ibadah tersebut. Cuma saya bagi tahu yang terbaik. Yang terbaik macam tu. Lepas ni kalau nak buat, doa ke, baca Quran ke apa ke, kita anak sendiri buat. Nak buat makan-makan ke kenduri, buat je, tak jadi masalah. Tapi kita niat mudah-mudahan pahala beri makan pada orang ni sampai juga kat mak ayah kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat jugalah orang kata pahala berbakti kepada mak ayah ni, insya-Allah. Dan kalau kita tak baca mampu, Quran, kita berdoa. Kalau baca kita Quran. baca, kita niatkan bagi kepada kedua orang tua kita, boleh ya? Boleh. Tak jadi masalah. Dan antara salah satu nak buat baik pada mak ayah kita adalah kita minta ampun untuk dia lah. Doa tu untuk dia. Itu sebab tu kadang macam para ulama dahulu, bila mana dia sibuk sangat belajar, menimba ilmu, kadang tak sempat nak berkhidmat untuk mak ayah dia, sehingga menyebabkan lepas daripada tu mak ayah dia meninggal apa semua, contohlah. Okay, jadi antara cara yang lain yang mudah bagi kita, dah jauh, contohlah siapa yang ada mak ayah lagi yang dah jauh dengan mak ayah dia, duduk pun dah berasingan, ada mak ayah lagi, cara yang paling mudah adalah kita doakan untuk dia. Itu pun salah satu kebaikan yang kita boleh lakukan untuk dia. Allah Ta'ala sebab apa? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan katalah mudah-mudahan Allah mudah-mudahan minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah, kau rahmatilah kedua mereka seperti mana mereka telah menyayangi aku, mengasihi aku ketika mana aku kecil. Doa ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri di dalam suratul Isra. Okey. Okey. Jelas ya? Jelas. Baik, okey. Kalau tak ada apa, jadi kita tutuplah majlis kita, insya-Allah, dan kita jumpa pada minggu depan pula, insya-Allah.